apabila kita kecek dalam surah Al-Muzammil, dia kecek tentang apakah persiapan kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang yang mana dia ni kena dakwah. Bila kita kata da'i kan, orang faham da'i ni ustaz-ustaz, da'i ni mesti orang ngaji kalau agama. Gitulah yang faham. Tapi sebenarnya diri kita semua ni da'i. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan roh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Quran wa indal mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati, kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita nak sambung ayat yang seterusnya pada malam ini, iaitu ayat yang ke-14 surah Al-Muzammil, muka surat 574. Tuan-tuan boleh ikut saya dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صدق الله العظيم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung ganan bergoncang keras, dan gunung ganan itu menjadi seperti timbunan pasir yang dicurah. Hari ini kita tengok dalam surah Al-Muzammil. Surah Muzammil, maksud Muzammil itu adalah orang yang berselimut. Nabi SAW disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya bangun waktu malam, bangun tahajud. Dan apabila kita kecek dalam surah Al-Muzammil, dia kecek tentang apakah persiapan kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang
yang mana dia ni kena dakwah. Bila kita kata da'i kan, orang faham da'i ni ustaz-ustaz. Da'i ni mesti orang ngaji kalau agama. Gitulah yang faham. Tapi sebenarnya diri kita semua ni da'i. Da'i kalau kita seorang lelaki, maka da'i kita, kalau kita nanti akan menjadi suami, maka da'i kita, dakwah kita kepada isteri kita. Gambar orang faham, apabila nikah, maka kita kena bini kita ni nafkah. Nafkah itu nafkah zahir. Duitnya, tempat tinggalnya, sedia pakaiannya. Itu nafkah dari segi nafkah zahir. Nafkah batinnya, biasa orang faham hubungan suami isteri. Tetapi nafkah batin yang sebenarnya adalah apabila kita beri kepada isteri kita ni perasaan, emosi, ilmu agama, rohani kepada isteri kita. Itu tugas kita. Sebab apa? Isteri kita ni, dia ni dididik oleh mak ayah dia dulu. Mungkin dia didikan mak ayah dia dulu. Didikan dia, kalau semaya, tak apalah semaya di rumah je tak apa. Kalau semaya lewat mak ayah dia dulu, tak apalah semaya lewat. Asal kamu semaya sudah. Kita sebagai seorang suami, maka tugas kita, lagu mana kita nak didik isteri kita ni menjadi seorang yang kalau dulu tak mari masjid, lah ni mari masjid lah. Kalau dulu semaya lewat itu biasa, maka tugas seorang suami menjadikan bini kita ini tak semaya lewat. Suka semaya awal, semaya pulak, semaya masjid. Tugas kita sebagai da'i. Kalau kita ni sebagai anak kita sebagai seorang anak, apakah tugas kita kepada seorang ayah, kepada mak ayah kita? Tugas kita pula sebagai ayah kepada anak, nak bimbing lagu mana? Lahirnya seorang anak, lahirnya dari segi apa? Dipanggil fitrah. Lahir daripada kosong. Baiknya, suci bersih. Tak tahu ke sekarang. Kita yang membimbing anak kita. Kita nak bimbing dia, kenal ke apa dulu? Nak kenal umi ayah dulu ke nak kenal perkataan Allah dulu? Kita yang kena buat benda tu. Jadi, apabila kita nak jadi seorang da'i, seorang yang mengajak kepada pasangan kita, ke anak kita, maka kita kena baca surah. Surah ini mengajar kepada kita, yang pertamanya, amalan nak jadi anak kita ni anak yang baik, nak jadi isteri kita isteri yang baik, suami kita adalah suami yang baik. Amalan pertama, jangan tinggal malam-malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itu pertama. Jangan tinggal sembahyang malam. Yang kedua, kena baca Quran waktu malam. Waktu tahajud kena baca Quran. Bapa kena baca Quran waktu tahajud. Maka dia kata inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Mu kena baca waktu tahajud sebabnya waktu itu adalah waktu yang memberi kesan kepada diri orang yang baca. Memberi kesan kepada orang yang baca, orang yang dengar. Saya ingat dulu nenek saya, nenek kita ni, kita bangun pagi pukul 4.30, pukul 4.45 masa kita budak dulu. Nenek duduk belakang rumah saya. Jadi pukul 4 lebih tu kita dengar dah. Nenek kita duduk mengaji Quran pukul 4.45, 4.45 pagi. Dengar yang mengaji Quran. Jadi apabila dengar dia mengaji Quran, dia memberi kesan. Sampai lah ni kita pun jadi nak buat amalan seperti mana nenek kita buat. Kalau umi saya pukul 4 pagi tu dia bangun tu, dia bangun masuk pukul 4 pagi. Untuk apa? Untuk lelaki dia, untuk ayah saya lah. Untuk anak-anak dia makan pukul 4 pagi bangun. Kata-kata pukul 4 pagi. Pukul 5 baru dia start semaya. Maka benda ni yang kita nak dalam kehidupan kita. Amalan yang kita duduk buat amalan waktu pagi. Ni dah pergi mancing,
Rakuh tu kan mancing. Sejik tak siapa. Nak akak selimut pun tak gerak. Kalau sedap lagi, duk kecek kedai kopi tu. Gang Israel, Palestin duk kecek. Subuh tak siapa sejik. Kawan. Bentar dulu tutup dulu kan ni. Kecek Palestinnya bang kita. Jadi benda ni yang kita nak tengok. Lagu mana Yahya Sinwar hidupnya hati dia, matinya dia, tangan dia pegang tukar. Mati dalam keadaan apabila dia mati gitu, dia ambak derong pula dengan kayu. Tapi lagu mana dia telah menghidupkan hati seluruh umat Islam yang berada di atas muka bumi. Orang hidup, orang akan berkabar-kabar untuk melawan Palestin, untuk melawan Israel yang berada di Palestin. Nak lawan semua-semua. Maka kita orang Melayu, kita orang Islam yang berbangsa Melayu, mereka sedang menunggu kita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Kita lah. Jadi persediaan kita, jangan duk persediaan duk katok, duk kecek kau tu perang duk dalam TikTok tu kak, sungguh duk kecek. Tapi semaya subuh tak jaga, tak jadi. Kita sebagai da'i, semaya subuh kena jaga. Kita sebagai orang yang nak pergi pegang mula-mula, nak bangun subuh. Duk sungguh tu kak. Ni kalau di kala Jepun, ambo ni ayah hendak kala Jepun. Ambo. Ayah hendak kala Jepun, ambo ni kedai kala Jepun. Dia mau sebut nama ambo, Ayah Long Li contoh. Ayah Long Li kan ambo dia kali. Dia lagu mah. Semaya subuh tak sampai sejik sedar. Kalau pergi lepas di Palestin tu, dia lagi dulu lagi. Dah lepas bom. Dia tak boleh semangat tanpa ilmu. Dia tak boleh semangat tanpa amalan. Semangat tapi tak ada amalan. Buru-buru kecek saja tak jadi. Sebab itulah ayat ni dia kata, inna nasyi'atal laili ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Kemudian inna laka fin nahari sabhan tawila. Kemudian kita kena buat agama ni. Amalan kita setiap hari bertasbih. Bukan sekadar tasbih ini bukan artinya kita duduk tasbih subhanallah, subhanallah. Orang nak kecek pun kita kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang nak tanya, dia mau nak makan nasi ke tak ni? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak jadi kita tasbih. Tasbih artinya berfikiran positif ataupun yang panggil thinking positif. Kita berfikiran positif. Kita raya ni ujian ini daripada Allah. Gani ni Allah buat. Kalau Allah atas, maka dia boleh. Allah izin, maka dia jadi. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Kemudian kita kena ada masa wadkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ada masa kita fokus. Ada masa kita berzikir kepada Allah. Ada masa kita beribadah. Ada masa kita duduk sejid. Kita dengar tazkirah. Biar ada masa. Wa tabattal ilaihi tabtila. Fokus kita tu tutup telefon. Fokus kita ni dengar gapo orang kuliah. Jangan dengar saja, dengar tu kak ngelah-ngelah nego. Fokus juga. Fokus tak kena tu. Ya kena dengar biar kita dapat gapo yang ustaz nak raya, gapo yang kuliah tu telah sampaikan. Kita nak buat amalkan. Kemudian dia kata Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Yang seterusnya kita kena letak atas diri kita. Fokus satu saja. Allah yang Maha Esa. Kemudian sini amalan kita pula. Amalan kena bangun tahajud. Amalan kena mengaji Quran. Amalan kena thinking positif. Cara kita memikir. Kemudian amalan kita kena ada fokus kita beribadah kepada Allah. Perkara amalan ini tak jadi hijab tanpa ada ujian. Mudah kita nak catch gini. Mari sejik dengar kuliah, dengar tugas kuliah sekian. Tupi dah mata. Ngupak kau orang. Tak jadi hijab. Tak lulus ujian.
Ataupun tubik luar. Kata kok gang. Mudah nak cerita. Kalau biasa orang sejik ni, orang mari sejik, orang tengok orang pakai benggo. Tengok orang pakai rata. Kawan ni mari sejik. Dia pun kelih. Atas bawah. Kelih atas bawah. Dia ni lah orang ni katakan. Tanah mana baik tanah? Kita tanah hari ni. Lepas kita tanah je balik. Pada hari ni mari nak tobat. Mari sejik. Nak tobat. Mari sejik. Nak buat amal dah. Kita tengok atas bawah tak jadi. Benda ni lah yang kita nak dalam kehidupan kita. Biar kita lepas ujian. Ujian apa lagi? Ujian yang paling besar adalah ujian orang kata kita. Kita mengajar, ajak orang kepada kebaikan. Kemudian orang fitnah kita, orang kata gini kita. Orang tak suka dengan kita, royak ke apa gitu gini. Kita kena sabar. Kemudian yang seterusnya, wadarni wal mukaththibina ulil ni'mati wa mahhilhum qalila. Ujian yang seterusnya yang kita nak dalam kehidupan kita, kita biar lepas ujian. Ujian apa? Bukan sekadar sabar. Bukan sekadar kita ni ujian kita ada orang kata, kita pun lari daripada ni. Wadarni wal mukaththibi ulil ni'mati wa mahhilhum qalila. Yang seterusnya kita tengok ayat yang ke-12 dan 13. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussati wa 'adaban alima. Atas muka bumi ni kita bebas. Orang kata, Nabi SAW kata, marilah masjid. Sebab siapa mari masjid, insya-Allah dia akan mendapat naungan arasy. Di pada masa tuan-tuan, matahari sejeka atas kepala. Matahari sejeka atas kepala, kita nak malam ke mana? Kita nak pergi beli bumbu. Zaman tu tak ada orang boleh pergi beli. Tak ada orang jual pun bumbu macam. Masa ketika mana matahari sejeka atas kepala ni tu. Tak ada orang kaya, orang ni PMX ke, orang ni Perdana Menteri ke, orang ini agung ke, sultan ke, dia ni Perdana Menteri, Presiden dunia ke, dia tidak akan boleh dapat naungan arasy. Dia tak akan boleh beli bumbu. Orang yang mendapat naungan arasy adalah di antaranya daripada 7 golongan, salah satu golongan orang yang suka dengan masjid. Orang yang suka mari masjid. Biarlah mari sejid tidur pun tak apa. Asal kau yang mari sejid. Biarlah mari sejid ni, mula-mula mari sejid, duk main telefon belakang. Duk main game. Biarlah. Yang penting dia mari sejid dulu. Supaya apa? Dia mari perasaan. Budak-muda lah ni tak boleh tinggal telefon tuan-tuan. Acik terus tinggal telefon, ya kelik mula. Percaya. Acik terus tinggal sebab. Tak kelik. Tinggal Quran rumah. Tak kelik. Tapi kalau tinggal telefon, ya pusing. Jauh setara mana pun, ya pusing gitu. Benda yang saya menakutkan, sangat takut lah ni tuan-tuan. Tuan-tuan gilah di restoran tengah duk makan. Mak ayah dia makan. Bila-bila main telefon. Anak dia duk main telefon. Hak ni main telefon. Lah, habis yang gitu. Tak boleh tinggal telefon. Padahal kita pergi makan, duduk molek ke apa, tutuplah sementara telefon. Makan jaga-jaga dah. Kupu jaga-jaga dah. Tak ada ke masa untuk kita duduk molek kecek. Dunia ni telefon ni tuan-tuan. Dunia ni dia menjauhkan benda orang yang dekat dengan kita. Dia jauhkan orang yang dekat dengan kita. Memang yang mendekatkan orang yang jauh. Tetapi orang yang dekat menjauhkan orang yang dekat. Nak ayat I love you ke bini pun kena ayat kut mesej lah. Nak ayat depan I love you sayang, tak boleh nak. Sebab biasa dengan mesej. Nak lapaskan bui nafkah bulan-bulan ni, tulis di mesej. Itu untuk gambar, untuk rekod saja. Tapi lapaslah mulut. Ini nafkah habis untuk saya. Benda tu kita tak boleh nak buat.
Betapa ramainya di kalangan kita lah ni, umur 60, 70, dekat 60, 70 lah. Bangun pagi, pukul 3 pagi, dia buka telefon dulu. Dia buka Quran dulu. Kau kan Haji Wan? Buka telefon dulu. Buka telefon, cari telefon. Oh ustaz, saya tengok je ustaz. Tengok je berapa minit. Tengok je pukul 3.30. Padahal tutup lah telefon. Tak ada masa. Tak ada masa untuk kita buat apa? Buat amalan. Amalan kita. Mu bebas nak buat apa? Maka Allah kata, inna ladaina ankana wa jahima. Maka hari ni aku ikat. Tuhan ikat ni tuan-tuan. Diri kita tinggi 60 hasta. Tapi kata Allah sebut. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku. 70 hasta. Dia ikat. 70 hasta. Ada lebih lagi 10 hasta. Tak padanya dengan ikat lah. Dia ambil belenggu tak sini. Tak sini pula belenggu ni. Tak sini. Allahu Akbar. Duduk gini. Bapa dia buat rongok ke atas ni. Atas muka bumi mu agak sangat. Kecek ni dah habis dada. Tuai baru 2 putih paku ya atas ni. Kecek agak nak mati. Minta maaf banyak. 2 paku je baru. Tapi kecek Allahu Akbar pula. Dah habis dadanya. Kalau lebih-lebih lagi, kalau jadi polis, duduk kapung pula. Oh agaknya kecek dengan orang. Habis je dia. Kuasa dia. Tak ada orang kapung tak layan dia. Kita kena apa? Jadi manusia jangan mendabik dada. Jangan kecek ke. Maka akhirat sana Allah buat gitu. Inna ladaina ankala wa jahima. Tuhan buat kita. Tak cukup dengan tu. Tuhan kata apa? Inna ladaina ankala wa jahima. Gata-gata tu pula dipenuhi dengan api panas. Allahu Akbar. Diikat. Tak cukup dengan tu, maka kita ni rasa lapar. Maka apabila kita lapar, Allah bagi buah. Nama dia pokok zakum. Pokok zakum ni pula duri makan. Tak kenyang. Makan masuk kau. Tuan-tuan nak faham, terabak makan apa nama? Tengok buah moktel, lepas tu terang makan buah moktel. Hak tak koyok lagi, terang makan waktu je. Tak duri lagi tu. Kita makan pun surat sedap dah. Tekuk gitu. Ini kalau benda tu duri. Tak pada dengan tu saja. Kalau berasa suka makan harta saka ni tuan-tuan, beringatlah. Lebih-lebih lagi kalau orang kuat. Orang lelaki kata tak apalah, bui adik-beradik je lah harta ni. Tak si ambil dah harta ni. Biarlah adik-beradik. Mari bini tu. Tak sabit. Dia kata, abang nak ambil sikit. Maka abang ni, tok lelaki ni pelahak. Pelahak nak ke getah ni. Akhir sekali tu saya kata apa? Seronok sangat gak getah kan. Dati di akhirat sana. Aku mu makan. Nanok dan mutlai lah nanok. Kalau berasa nak makan sangat. Harta orang ni nak makan harta saka ke. Nak makan harta orang tak kena. Acu teragi dekat orang kaki orang hok. Apa kecil manis ke? Acu teragi jilat. Gila. Terus lagu mana kasih. Terus buat benda tu. Kalau tergamuk buat, maka tergamuklah mu makan harta saka orang. Benda ni yang kita nak biar kita faham. Lagi tu saya katakan apa? Tak cukup dengan tu saja. Bukan makanan nanah saja. Allah beri makanan air yang terbagak, yang dibakar, kemudian dimasukkan dalam mulut kita, tengah mendidih. Makan. Allah Akbar. Takut. Betul Allah kata, wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima. Kemudian Allah sambung ayat yang kita nak baca hari ini. Yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu katiban mahila. Hari ni jala kedak hak tu ada ayat ni. Lepas pada ni kita diikat, lepas tu makan zakum, makan pula nanah, makan sikit-sikit. Bila kat berlaku ni? Maka Tuhan kata yauma tarjuful ardu. Akan berlaku benda ni bila?
ketika mana berlakunya bergoncangnya bumi kita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh ikut. Idza. Tegah sikit. Idza zulzilati al-ardu zilzalaha. Apabila berlaku goceng. Yauma tarjuful ardu. Gocengnya dia ni. Tadi saya nak bawa gotu ni. Nak bawa blender, tarik zreng, tak teringat juga nak bawa. Nak suruh bayar lagu mana? Hacurnya bukit ni, dia beli blender tarik tu. Tarik tu, tengok hacur setara mana. Hacur debu. Lepas tu kita letak atas tangan, pati. Tu debu. Debu yang hacur bukit. Kalau sini bukit ke apa? Bukit ke apa? Bukit Mulu. Kalau saya tahu Bukit Maruk lah dekat sini sikit. Terang tu malam ni kau esok kau naik kereta sampai kat Bukit Maruk tekan sensor apel. Tepuh bukit. Hacur bukit kau hacur tu gitu. Hacur kita lah. Muka bukit ini kerah. Tak payah bukit, tak nampak Bukit Maruk tu jauh sangat. Hacur tu lah tepuh masjid. Tepuh rinding yang kau tepuh. Lagu mana? Kereta kita hacur ke kita hacur? Ataupun dinding ni hacur? Tentu dah kereta kita hacur. Maka hacur tu, Tuhan kata ke apa? Hacur ni, kalau mu tengok orang accident tepuh kereta tepuh dinding, hacur kereta saja. Tapi dinding bukan hacur seperti debu pun. Tapi aku buat bukit gunung ganan ni. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Aku buat bukit ni jalan. Ibarat tuan-tuan nak faham lagu ni. Ni saya pakai jubah ni. Saya akak kaki, akak jubah. Lepas tu saya jalan. Bukit ni lagu ni lah. Dia ada pasok. Dia buat paku dia tu, dia jalan. Bila ia jalan, maka hacur habislah. Hacur habislah kita tuan-tuan. Tapi kita kena bersyukur. Sebab apa? Benda-benda gini kita tidak akan melalui. Sebab apa kita tak lalui? Kerana alhamdulillah orang yang ada sebetul zarrah iman, maka dia tidak akan mengasai lagu mana hari kiamat. Maka apabila kita kecek tentang hari kiamat ni tuan-tuan, saya nak baca satu hadis Nabi SAW. Hadis yang ke-11, ada yang ke-8 dia sebut, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam sebut sallallahu alaihi wasallam. Dengar sikit sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah, wa ma da'ul umam? Qala al-ashar wal-batar wal-takathur wal-tanajush fid dunya wat-tabaghud wat-tahasud hatta yakuna al-baghi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dikata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Umat kita ni akhir zaman ni, saya baca hadis yang dipanggil hadis akhir zaman. Yang ada 40 hadis akhir zaman. Kita kena tahu hari kiamat akan berlaku sikit-sikit. Dalam Quran dia sebut akan berlaku hacur gunung ganan. Tetapi lah ni, sebelum hacurnya kiamat ni, gapo hak berlaku lah ni? Maka dia kata gapo? Akan berlaku satu penyakit. Orang dulu pun ada penyakit ni. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa orang umat terdahulu? Nabi SAW menjawab, penyakit itu adalah terlalu banyak bersukaria. Hari ini Maharaja lawak 1, Maharaja lawak 2, Maharaja lawak 3, Maharaja lawak 4, 5, 6, 7. Kerja duk lawak je semacam. Kerja lawak je semacam. Allahu Akbar. Bersuka je. Kerja duk main kau.
main tanding burung, main tanding ayam seramuk. Kejap nak unjuk suka je. Kalau tengok TikTok tu kat tuan-tuan, pukul 2, pukul 3 pagi, duk main fikir lagi. Budak-budak ni tahu dah main fikir. Duk main tanding. Kalau orang ni kalah, maka kena buat apa? Kena kata ambil apa panggil? Ambil telur, pecah atas dahi lah. Allahu Akbar. Suka bersukarianya kuatnya. Terlalu mewah. Yang kedua, terlalu mewah. Mewahnya hidup. Kereta di rumah 5 ni ada kereta. Ada kereta Porsche, ada kereta Mustang, ada kereta ni, ada kereta ni. Tapi 5 butir kereta tak pernah sampai saja. Terlalu mewah, menyakit. Nak bagi besar rumah. Kalau mau kau besar, kalau mau kau besar, kalau mau kau besar. Mungkin kita ni tak buat besar mana rumah. Kita duk galik duk besar apa? Besar dapur. Meta besar dapur, meta besar dapur. Meta buka buat bilik lagi, buat bilik lagi. Siapa ke apa? Tak ada nak siapa saja. Tak ada nak siapa saja. Sejik kita ni. Dulu tak ada ni mimbar. Ini tak ada ni benar-benar. Kalau mau kau comel, kau comel. Okey. Banyak mana? Korang makan kau sikit. Tuan-tuan nilailah sendiri. Suka bermewah-mewah sangat. Tak apa buat comel. Nak suruh orang mari. Tapi ajak lagi tuan-tuan. Ajak lagi. Suruh mari. Lebih-lebih lagi hak kerja dekat-dekat ni. Marilah tuan-tuan. Ada masa mari. Jangan tak mari. Kemudian yang ketiga. Mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Duk kerja kupu harta. Kerja kupu harta. Yang keempat. Penipuan dalam merebut harta benda dunia. Ni yang panggil scammer. Kau lama, kau hebat scammer. Lah ni di TikTok sendiri penuh scammer. Minta 10 ya lah. Scammer anak sakit lah. Gini. Telefon lah. Gini. Banyak scammer. Lepas tu orang kena kebanyakan. Bukannya orang-orang kampung je kena. Orang-orang kelas cikgu. Orang-orang profesor pun kena juga. Sebab apa scammer yang kau lama kau bijak tu. Ya pusing kau tu, pusing kau ni. Belah kali jam keren. Kemudian yang kelima, saling memarahi. Buat debat. Kau ni marah, kau ni marah, kau ni. Lah ni dulu kita tak dengar orang nak balah. Orang kita tak tahu orang balah. Mungkin jiran sebelah yang balah. Lah ni di TikTok penuh orang balah. Bahkan ustaz balah dengan ustaz ni. Hak ni balah dengan hak ni. Hak ni balah dengan hak ni. Semua balah. Lah ni orang nak balah RSS. Hak ni kata nos. Hak ni kata nos ni unregistered. Bukan pernah mengimat. Tak kerti dah apa. Duk balah hak tu. Duk balah. Balah lagi bukan setakat tu. Balah bini tak lelaki. Buat live. Lah kali suami ni lapas segar kepada bini. Tengah buat live. Allahu Akbar. Benda nyakit. Penyakit akhir zaman. Benda ni berlaku tak zaman dulu? Berlaku. Tetapi zaman ni lebih berat daripada zaman dulu. Kemudian mendengki sehingga menzalimi antara satu sama lain. Orang ni takut sekali tuan-tuan. Deki ni akhir zaman. Deki yang paling saya takut akhir zaman adalah deki orang pakai serban. Pakai serban, pakai jubah. Tapi kalau dia deki kau orang, oh jangan. Ketik yang masalah. Nak buat ke apa? Nak pergi saya orang. Nak atas tak bawa. Allahu Akbar. Benda ni takut. Sebabnya apa? Saya baca hadis ni, ini adalah petanda, nama tajuk buku ni, kiamat hampir tiba. Jadi kita ni dalam hidup kita kena ngaji 4 perkara. Pertama, kita kena ngaji tauhid. Yang kedua, kita kena ngaji pula bab yang dipanggil fiqh, ibadah. Nak tahu semaya ni lagu mana. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ilmu akhlak. Dan yang keempat, kita kena mengaji juga yang dipanggil tanda-tanda akhir zaman. Ataupun orang panggil tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar yang kena mengaji. Jadi tanda-tanda kata yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu katiban mahila. Itu adalah tanda-tanda besar. Berlaku hari kiamat ni lagu mana. Tapi tanda-tanda kecil ni hak kita nak tengok. Tanda-tanda kecil. Hari ini
Kita boleh tengok mari dulu matinya Yahya Sinwar. Maka orang-orang Islam adalah akhir bunyi Allah, barulah Islam nak naik. Betul tak? Mati pula orang debat. Dulu nama apa? Ismail Hani Yahya. Dulu debat dah dia tu. Mari bawah pula ni Yahya Sinwar lagi ke debat. Tak ada sementar. Kena bunuh. Maka kita pun rasa pusat. Maka buku ni ataupun hadis ni, saya tak jual, bukan nak jual buku ni lah. Ni nak kata dalam hadis ni, hadis 40 ni menceritakan, jangan risau, kita pasti akan menang. Kata hadis Nabi SAW, apabila berlaku orang Islam diterkepung, orang Islam ditindak, akhir sekali akan berlaku. Hak tu imam kita baca, idza jaa nasrullahi wal fath. Akan berlaku yang mana orang akan masuk Islam berbondong-bondong. Islam akan menang. Batu kita terkemal. Kita bangsa Melayu, kita bukan bangsa yang lemah. Kita bangsa yang bersejarah, kita bangsa yang bertamadun. Jangan kita dimanipulasi oleh orang-orang barat, oleh penjajah bahawasanya kita tidak ada tamadun. Kita tak mahu nak tahu mari daripada mana. Sedangkan kita penuh dengan kalau serban ni apa orang dulu pakai serban tu? Orang-orang Melayu sebab dia boleh jadi senjata. Sebab tu ada silat, nama silat kan? Silat cindai. Sebab tu silat ni pula, lagu mana kita nak silat ni dia ada cara dia pula. Bapa kita pakai seribah ni ada sebab lah. Orang-orang dulu ni kalau sini bapa kita kilah kain. Sebab dia nak ajar kepada kita biar kita ada wakilah dalam hidup kita. Kita pegang apa-apa dalam hidup biar ada wakilah. Jangan royak belaka kat orang. Kita kena kilah juga. Ni aku sipek aku. Untuk apa? Untuk kalau berhadapan dengan musuh, maka kita ada wakilah kita nak tunjuk. Jadi sabit ke tak dengan surah Muzammil? Ya, sabit. Sabit lagu mana? Kita ni semaya ni mau waktu dah. Tapi kita ada wakilah kita. Kita semaya tahajud tak tinggal. Kita baca Quran waktu pagi sebelum subuh. Inilah yang akan menguatkan jiwa kita. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Siapa dia baca Quran waktu tahajud, maka orang ni adalah orang yang kuat. Dan satu kata-kata dia kata apa? Doa orang yang sentiasa bertahajud seperti panah mengena kepada busur. Mana kecek dia ni adalah kecek yang memberi kesan kepada orang. Bukan saja-saja kecek. Dah tuan-tuan. Kita kena nama saya Muzammil. Allah wassalam. Jadi kecek kita ni ada berisi tuan-tuan. Jadilah manusia yang makna kita kena angkat bangsa kita juga. Kita angkat agama Islam dan kita kena angkat bangsa kita. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam TikTok video-video orang Arab dia kata, aku sedang menunggu bangsa Melayu yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Siapa? Kita lah tuan-tuan. Ni hak duduk umur 60, 70 depan, 50, 60 akan meninggalkan anak-anak hak lagu mana? Adakah meninggalkan anak-anak yang tak reti semaya ataupun meninggalkan anak-anak ngaji Quran pun tak reti? Nak tinggal hak manusia. Maka kita tak ada nak apa nama ni, nak ajar ke apa. Maka kita buat amalan. Amalan apa? Amalan jaga tahajud kita. Amalan kita baca Quran waktu pagi. Tak boleh baca Quran. Ustaz, saya tak reti baca Quran ni ustaz. Saya ni umur 60. Nak baca ya ayyuha tak reti. Maka buka Quran ni, baca terjemah. Ya ayatkan. Wahai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk solat pada malam hari. Kecuali pada sebahagiannya tidak sepenuh malam. Kita baca. Waktu saya kenal Tuan Mahathir. Kenal tak Tuan Mahathir? Mufti kita, mufti wilayah. Nama apa? Datuk Zul dulu. Dia raya. Tuan Mahathir ni, dia ambil buku tafsir pimpinan Ar-Rahman ni. Dia pergi tunjuk ke Dr. Zul tu. Suruh cek. Hak dia tulis nota.
Baca. Setiap pagi dia kata, dia cerita pada Dr. So. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook Dr. So, dia tulis. Setiap pagi dia akan baca terjemahan. Mana tuan-tuan ada benda yang dia sorok, dia tak royak, lah sekali, dia pun tunjuk. Masyarakat ni orang lain je tunjuk, dia tak tunjuk. Orang lain je tunjuk apa kebaikan dia. Siapa umur 99 tahun tuan-tuan. Mana tuan haji kita tak ada. Duduk sana juga. Umur dekat dengan berapa tahun? Dekat dengan 90. Jadi apa amalan kita kena tanya orang. Orang yang umur 60 tahun ke atas, maka kita kena tanya, gapo ke amalan yang menyebabkan dia ini panjang. Takut tuan-tuan kalau saya sebut tu dia tuan-tuan ada faham politik pula. Tu cerita lain dah. Saya tak cerita batu. Saya cerita tentang amalan. Amalan kalau orang ni panjang umur, sudah tentu ada amalan kebaikan yang sedia lakukan dalam kehidupan. Jenis umur 65, 66, 70, mari lagi sejik bapa. Itulah amalan yang dia buat. Mari sejik semua, mari sejik. Akhir sekali, amalan istiqamah itulah yang menyebabkan Tuhan panjang ke umur dia. Tuhan sebut apa? Dalam ayat yang ke-11, "Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahhilhum qalila." Tuhan beri kepada kita ni masa lah. Tangguh masa kita. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara 70 wa 60, 70 wa 60, 60 70. Kita ada masa sikit aja gitu tuan. Jangan malah kan. Tahulah tuan-tuan masuk umur gini kan, rasa ngantuk je. Umur 60 ni dia rasa ngantuk cari di duduk gini. Zaman muda malah apa dah. Zaman muda dulu ngaji Quran malah masuk umur 60 lebih muka tak cekak ni kak kejap hari sejak tidur je semata. Jangan tuan-tuan, paling kurang pun kita duduk rehat tak tidur tapi kita dengar sambil kita menghayati, ya Allah ampunilah dosa aku ya Allah, aku tak cekak dah nak buat amalan yang kuat tapi mu ampunlah dosa aku. Minta ke apa? Minta Tuhan ampun dosa kita. Sebab banyak sangat dosa kita ni tuan-tuan. Saya sendiri dosa yang kita buat apa? Dosa semaya dia buat. Nak konsisten semaya awal ni bukan mudah. Tak kira siapa pun kita. Ustaz ke, tok guru ke, siapa lagi? Orang terkenama ke, orang terhormat ke, bukan mudah nak semaya awal waktu. Maka ayat ini dia tegur kita. Jangan sampai kiamat sungguh bagi. Biarkan, jangan sampai kiamat kecil, iaitu jangan sampai kita mati dulu. Kalau dah kita mati ke habis lah kita. Tak ada buat amalan kita. Paling kurang tuan-tuan saya nak tinggalkan kepada tuan-tuan. Kata Nabi SAW dalam hadisnya dia menyebut. Okay, tuan-tuan boleh ikut saya. Wallah, apa nama ni? Allahumma salli ala sayyidina. Hadisnya dia sebut. Nabi SAW satu hari dia pegang Sayyiduna Mu'az bin Jabal. Nama apa? Mu'az bin Jabal, dia pegang tangan. Saat dia pegang tangan ni, dia berkata, "Ya Mu'az, wallahi inni la ahabbuka. Wallahi inni la ahabbuka." Dia kata, "Wahai Mu'az, sesungguhnya aku ni saya kamu. Aku saya sungguh-sungguh kamu." Tuan-tuan bayangkan kalau tiba-tiba tu email kita ni, rakyat kita, kamu saya demo. Kamu suka demo. Saya senang agak demo. Oh jalan tak apa tanah jalan. Sebab apa tak email sini suka kita. Kena aku pula apa nama ni, Perdana Menteri pula suka kita lagi. Ataupun mungkinlah raja suka kita jalan. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku suka kamu ya Mu'az. Maka dia katakan, faqala usika ya Mu'az, aku nak beri nasihat kamu, aku nak beri wasiat kamu. La tad'anna fi duburi kulli salah. Jangan mu tinggal setiap kali lepas sembahyang. Taqul, tuan-tuan ikut saya dah. Allahumma, deras sikit. Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadati. Jangan tinggal doa ni dah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini Muaz bin Jabal. Orang yang mana ni tuan-tuan, dia masuk Islam saat dia umur 18 tahun. Dia masuk dengan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair telah mengislamkan dia. Orang muda masuk Islam. Jadi dia ni Muaz bin Jabal, Nabi kata, aku suka kamu, aku nak beri maksiat kamu, mu jangan tinggal setiap kali lepas maya doa ni. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Hadis dia disebut Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tapi tuan-tuan, saya nak tuan-tuan doa dengan doa ramai-ramai. Cara dia, Allahumma, ikut saya. Deras sikit. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Siapa dia dalam hidup dia, Allah kurniakan rezeki dia boleh buat amal doa ini, maka adalah orang yang beruntung. Bukan semua orang boleh buat amalan baca doa ni. Bukan semua orang boleh berdoa dengan doa ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Apa maksud dia? Ya Allah Tuhan, tolonglah aku. A'inna ala dzikrika. Tolong aku biar aku ni biar ingat kat Tuhan. Kita ingat Tuhan masa mana? Masa kita semaya. Tu pun Allahu Akbar. Tak ada gapo-gapo. Cucu tak ambil lagi. Nak makan nasi mana-mana ni. Nak makan roti canai mana. Orang tak ingat dah. Ha tu. Ala dzikrika. Biar kita ni ingat Tuhan kat kata. Naik kereta motor tu, biar ada masa kita teriak kat kata. Ada masa kita nangis. Ada masa kita ni ngalir air mata. Sebab apa? Teringat ke Allah. Teringat ke Rasul-Rasul. Kemudian, wa syukrika. Bersyukur. Kalau kita kecek bersyukur lah ni, Allahu Akbar. Ramai mana orang puan lah ni, payah nak bersyukur. Orang puan, orang lelaki tu, payah juga nak bersyukur. Lagu mana payah nak bersyukur? Kecek agama. Kecek tak cukup je semata. Ada gaji 1,000, nak 2,000. Nak gaji 2,000, nak gaji 3,000. Nak gaji 4,000, Tuhan bagi 5,000. Boleh gaji 4,000, 5,000, 6,000. Tapi sejik pun tak sampai. Itu tanda orang ni tak bersyukur dengan iman. Kereta ada, motor ada, duit ada, anak ada, bini ada belakang. Tapi tak tunjukkan rasa syukur dengan mari sejik. Maka doa ini adalah doa mengingatkan kita supaya kita bersyukur. Kemudian wa husni ibadati. Biar Tuhan baiki ibadah kita. Bukannya reti semaya Allahu Akbar. Aku tak tanya kat kata, umur 60 tahun ni, bapa akak tangan gini. Bapa letak tangan gini. Letak tangan gini kau. Ataupun letak tangan sini sejari, sini 2 jari. Letak sini. Lepas tu kena letak sini kau nak ke mana. Aku tak tanya kat kata tu guru mengajar. Ngajar, lebih-lebih ngajar pakai. Bak semaya. Pergi tanya tu guru. Wa husni ibadati. Biar kita baiki semaya. Ni dok pakai Allahu Akbar. Letak, tak tahu mana. Biar tahu apa hikmah. Letak tangan 2 jari sini. Letak jari, ibu jari sini pula. Letak sini pula. Gapo sebab dia. Biar kita tahu. Wa husni ibadati. Bapa kita kena rokok gini. Bapa kita kena sujud gini. Bapa doa sebelum habis halal tu, kita kena doa gini. Biar kita tahu. Baiki semaya kita. Baiki sikit. Saya ni buka minda aja tuan-tuan. Jangan mari lepas semaya ni, mari tanya, Ustaz apa lagi? Saya tak jawab tu. Tuan-tuan cari diri. Kerja rumah tu. Cari diri ustaz-ustaz lain. Bapa kena letak gini. Biar kita tahu. Bapa orang puan pula. Akak tangan kena gini pula orang puan. Bukan akak tangan sini. Bapa kena akak tangan sini pula. Biar kita reti. Bapa kena rapat ni. Kena kecil sikit. Kalau kaki kena kecil sikit. Jangan buka luah. Biar kita tahu. Doa ini akan mengajar kita kepada Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku supaya aku ingat kamu, supaya aku syukur dengan nikmatmu, supaya aku baiki semaya aku, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, semoga bermanfaat tuan-tuan. Insya-Allah minggu hadapan
Kita akan sambung ayat inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasulan, ayat yang ke-15 insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Ampunilah dosa kami seperti mana Kau ampuni dosa hamba-Mu yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Rahman ya Allah ya Rahim. Kami tak mampu nak buat amal kebaikan ni ya Allah. Kami tak mampu nak buat amal kebaikan secara istiqamah. Kami tak mampu untuk buat banyak amal kebaikan ya Allah. Ya Allah, tapi dengan rahmat-Mu Kau pilihlah kami supaya kami mencari keredaan-Mu dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Rahman ya Allah ya Rahim. Alamin kami belajar yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila. Kami belajar tentang tanda-tanda kiamat ya Allah. Tanda-tanda kecil kiamat kami belajar ya Allah. Maka ya Allah, kami belajar juga ya Allah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang macam mana Engkau telah memberi nasihat kepada Muaz bin Jabal ya Allah. Biarlah kami dapat buat amalan ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami supaya kami dapat buat amalan. Kami berdoa dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz bin Jabal ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami supaya kami sentiasa bersyukur dengan nikmat-Mu, kami sentiasa mengingati-Mu, kami sentiasa memperbaiki amalan kebaikan kami, baiki ibadah kami ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, dengan berkat orang yang saleh berada dalam majlis ini, dengan berkat orang yang saleh berada dalam online ya Allah, orang soleh yang sudah meninggal dunia, orang soleh yang masih hidup ya Allah, maka dengan berkat mereka semua ya Allah, ampunilah dosa kami dan ya Allah, angkatlah doa kami tanpa hijab-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Allah ya Rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih belaka. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.